Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat lagi menyambung pelajaran kita dalam pelajaran tauhid. Di dalam pelajaran 2, pelajaran tauhid, tajuk besarnya mengenali dan menghayati Islam. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memberkati pelajaran kita dan memberi ilmu dan kefahaman kepada kita hingga ke akhir hidup kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat pengertian Islam. Pengertian Islam. Islam secara umum ialah agama berteraskan akidah tauhid yang menuntut setiap orang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Teras agama Islam itu sendiri adalah akidah tauhid. Terasnya akidah tauhid. Kita belajar agama Islam, kita belajar dahulu tauhid. Inilah pelajaran kita pada hari ini yang kita perlu belajar. Sumbernya, sumber ilmu Al-Quran, terasnya adalah berdasarkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu diambil daripada Al-Quranul Karim yang perlu dituntut oleh setiap orang bagi menyembah dan tidak mempersekutukan Allah. Semua orang Islam wajib menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, serta mematuhi iaitu taat suruhan dan larangannya. Taat semua suruhan dan larangannya. Kalau apa yang Allah Ta'ala suruh, perlu diikut. Kalau apa yang Allah Ta'ala larang, jangan diikut. Untuk mendapat keselamatan, keamanan, kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini adalah matlamat. Untuk mendapat keselamatan, keamanan, kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah matlamat kita memeluk agama Islam. Bagi orang-orang Islam, inilah matlamatnya. Kemudian, Islam secara khususnya dapat diringkaskan. Ini pengertiannya dapat diringkaskan sebagai. Secara khusus yang dapat diringkaskan sebagai menyerah diri dan seluruh kehidupan kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Menyerah diri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesedaran bahawa diri itu sebagai hamba Allah. Kita sentiasa sedar bahawa diri kita adalah hamba Allah. Kita bukan sesiapa. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Hamba itu adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak ada apa-apa kuasa.
yang patuh kepada surahan dan larangan Allah Ta'ala, berpandukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ni dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu adalah agama daripada Allah dan yang menyampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyampaikan ajaran Islam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, yang menyampaikan ajaran Islam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Islam bukan agama ciptaan manusia. Islam bukan agama ciptaan Nabi Muhammad. Islam adalah agama ciptaan Allah. Kita lihat lagi seterusnya. Dalam masih bab pengertian. Pengertian ini dapat difahami dan dengan jelas melalui ibadat solat. Ini contoh kita dapat faham melalui ibadat solat. Dalam solat ada ayat-ayat menerangkan tentang Islam. Kamu melakukan solat berarti kamu menghayati pengertian Islam yang tersirat di dalam rukun qalbi, qauli dan fi'li. Rukun qalbi ini adalah rukun daripada dalam hati. Hati manusia melakukan solat. Manusia melakukan solat biasa dilakukan dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan cara menunjuk-nunjuk, bukan cara orang munafik, orang yang berpura-pura. Qauli adalah rukun-rukun bacaan. Apa sahaja bacaan di dalam salat merupakan rukun qauli dalam salat. Bacaan-bacaan yang terpilih. Bacaan-bacaan yang terpilih. Bukan semua bacaan dalam solat tu adalah rukun. Ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang itulah saja sunat dan wajib. Ada yang sunnah dilakukan dan ada yang wajib dilakukan. Wajib seperti perkara rukun. Sunat tu seperti kalau kita baca boleh, tak baca pun boleh. Kamu tengok huraiannya dalam bab salat. Rukun qauli adalah rukun bagi kata-kata dalam bacaan dalam salat. Seperti membaca suratul Fatihah, hukumnya wajib. Kemudian fi'li, perbuatan dalam salat. Perbuatan dalam salat yang wajib. Seperti kita mengangkat takbiratul ihram, mengangkat tangan. Takbir intiqalat. Takbiratul ihram, ada tempat-tempat yang kita tidak angkat takbir, tidak angkat tangan. Bila seperti kalau kita nak sujud, kita tidak mengangkat tangan. Kalau kita nak rukuk, kita angkat tangan. Kalau kita bangun daripada sujud yang terakhir ataupun selepas tahiyat awal, bangun nak naik rakaat yang kedua, tidak perlu angkat tangan. Bangun nak naik rakaat yang ketiga, angkat tangan. Bangun nak naik pada rakaat yang keempat, tidak perlu angkat tangan. Itu adalah perbuatan yang sunat dan yang bukan sunat. Perbuatan yang wajib adalah seperti berdiri betul. Bagi yang berkuasa, orang yang boleh berdiri, mereka wajib berdiri dengan betul. Cuba kamu fahami kalimah-kalimah dan doa iftitah. Ini contoh di dalam doa iftitah yang kamu baca setiap kali kamu salat. Di dalam doa iftitah kamu, ini ada mengandungi 1, 2, 3 dan 4. Mengagungkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Memuji Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Mensucikannya. Menghadapkan wajah serta diri kamu. Wajah tu, aku menghadapkan wajahku. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Menghadapkan wajah cerita diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan diri kepadanya sebagai hanif dan muslim. Ibadah. Yang ketiga, membersihkan diri daripada syirik.
la syarika lahu. Ada ayat la syarika lahu wa bidzalika umirtu. La syarika lahu. Yang keempat, menyatakan keikhlasan kamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya ibadatku, salatku, semuanya kerana Allah Ta'ala. Pasrah kepada Allah Ta'ala dan menyerah diri kamu kepadanya melalui salat, haji, hidup dan mati kamu. Itu di dalam pengertian salat. Ada juga pengertian Islam di situ. Di dalam doa iftitah, kita lihat lagi pengertian Islam. Oleh itu kamu hendaklah, iaitu wajib sentiasa menunaikan solat bagi memenuhi pengertian bahawa kamu seorang Islam, iaitu Muslim, selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Riwayat Al-Baihaqi. Salat itu tiang agama, maka sesiapa mendirikannya bererti dia membangunkan agama, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti dia meruntuhkan agama. Kalau kita mendirikan salat, berarti kita mendirikan agama kita dalam hidup kita, dalam diri kita. Kalau kita meninggalkan salat, kita meruntuhkan agama dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita tengok di sini huraian hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mula-mula menerima perutusan, iaitu risalah Allah Taala, telah ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang perlakuan yang dilihat pelik oleh beliau, iaitu selepas baginda menunaikan salat seperti salat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi salat macam salat Nabi Ibrahim alaihissalam, ada berdiri, ada sujud, semua ada. Baginda menyatakan bahawa baginda melakukan salat, dan salat itu ini Islam. Inilah Islam yang Nabi nak bawa, iaitu syiar utama Islam. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tertarik untuk memeluk Islam. Inilah manusia yang pertama Sayyidina Ali digolongkan sebagai bukan di kalangan orang yang dewasa, di kalangan orang remaja ataupun kanak-kanak, boleh dikatakan di kalangan remaja yang pertama memeluk Islam. Selepas itu beliau melakukan salat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi dalam pengertian Islam. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala merangkumi 4 bidang asas secara umum. Ada 4 bidang. Ini dia 4 bidangnya. 4 bidang asas secara umum. Yang pertama dalam bidang akidah. Menyerah diri dalam bidang akidah. Kita hanya mengikut perintah Allah dalam bidang akidah. Kita ikut. Kita perlu sembah siapa? Kita perlu beribadah kepada siapa? Kita perlu tunduk pada siapa? Menyerah diri kepada Allah Ta'ala dalam bidang ibadat khusus dan umum. Khusus ni yang telah Islam gariskan. Dan ibadat umum adalah segala pekerjaan yang baik, yang halal, yang mendatangkan manfaat kepada manusia. Itu semua ibadah umum. Yang ketiga, menyerah diri kepada menyerah diri kepada Allah di dalam bidang akhlak. Di dalam bidang akhlak. Yang keempat, menyerah diri kepada Allah Ta'ala di dalam bidang perundangan. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala di dalam bidang perundangan. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala di dalam bidang akhlak.
Akhlak kita juga kita perlu ikut landasan Islam. Perundangan, segala apa yang kita hidup, kita ada undang-undang. Segala undang-undang dalam kehidupan Islam semua dah berpunca daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diambil daripada Al-Quran. Akhlak juga daripada Al-Quran. Ibadah juga daripada Al-Quran. Akidah juga daripada Al-Quran. Semua daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pengertiannya lagi. Pengertian Islam iaitu Islam merangkumi kepercayaan, pengucapan dan amalan mengikut syariat yang terkandung di dalamnya. Menurut Said Hawa al-Islam ialah Islam ialah menerima segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Said Hawa mengatakan menerima segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalam wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi alaihi salam, daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad. Sesiapa yang menghadapkan wajah dan hatinya dalam semua urusan kehidupan kepada Allah Taala, maka ia seorang muslim. Itu dia orang Islam. Kalau dia buat bukan kerana Allah, dia bukan Islam. Kalau dia buat bukan kerana Allah, mungkin dia orang yang kufur, orang kafir, ataupun mungkin dia orang yang munafik. Dia buat bukan kerana Allah. Mereka buat kerana berpura-pura, mereka buat kerana manusia, bukan kerana Allah Ta'ala. Kita lihat lagi pengertiannya. Hakikat Muslim sejati telah dirumuskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga ada menyatakan Muslim sejati berpandukan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 11 hingga 12. Katakanlah lagi wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang awal pertama berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kita lihat tajuk seterusnya. Ini bukan pengertian lagi. Ini Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Islam satu-satunya agama Allah Ta'ala yang menjadi anutan umat manusia sejak Nabi Adam AS sampai ke hari ini. Tak ada agama yang lain. Agama-agama yang lain yang namanya wujud ketika ini seperti Kristian, Hindu, Buddha, agama-agama yang bukan agama Islam yang lain seperti yang dianuti oleh kalau orang asli, contohnya mereka tak ada agama ke atau ada agama ke, mereka menyembah apa-apa sahaja selain Allah. Zaman jahiliyah dahulu mereka menyembah patung berhala. Itu agama yang bukan di sisi Allah. Agama Islam sahaja agama di sisi Allah sejak zaman Nabi Adam sampailah sekarang, sampai hari kiamat nanti. Antara ayat Al-Quran menjelaskan hakikat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa umirtu an akuna minal muslimin. Surah Yunus. Dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari orang-orang Islam, iaitu yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kita kena berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada separuh-separuh, sikit-sikit ataupun ada sikit tergelincir, tak ada. Ayat di atas merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 132. Artinya, dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam
menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Allah Ta'ala pilih Islam sahaja. Jangan mati selain daripada agama Islam. Kita tengok akhir hidup kita nanti. Adakah kita masih dalam Islam ataupun kita mati selain daripada agama Islam? Bahaya ya, murid-murid, jangan kita mati, kita tak mengucap kalimah syahadah. Orang yang mati dalam keadaan Islam adalah mereka yang sempat mengucap kalimah syahadah. Mereka yang mengucap kalimah syahadah, insyaAllah syurga bagi mereka. Ayat di atas merujuk kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihissalam. Ayat seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Surah Al-A'raf ayat 126, surah yang ketujuh ayat 126. Artinya mereka berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam berserah sepenuhnya kepadamu. Matikanlah kita nanti akhirnya cara hidup kita sekarang dan akhir nanti mati dalam keadaan Islam. Ini adalah doa yang boleh kita amalkan, hafazkan. Walaupun ayat ini dia merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam, kita boleh ambil sebagai doa kepada kita. Wa tawaffana muslimin, matikan kami dekat dalam keadaan Islam. Ayat seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis-salihin. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 101. Artinya sempurnakanlah ajalku, mati ketika mati dalam keadaan Islam. Ini ada juga doa. Dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Kita mesti berkawan dengan orang-orang yang saleh, barulah kita boleh jadi orang yang baik. Ini adalah petua. Macam mana kita nak jadi orang yang baik? Ni kawan dengan orang-orang yang saleh. Bukan tak boleh kawan dengan orang-orang yang tak saleh, tapi bahaya sikit. Ayat di atas merujuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Berpandukan ayat-ayat tersebut, dapatlah difahami bahawa Islam merupakan agama kesatuan umat sejak Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, sebagai khataman nabi ini, nabi yang penutup, nabi terakhir, wa sayyidil mursalin, penghulu kami. Kemudian ayat Al-Quran seterusnya menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi ilaik وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Surah Syura ayat 13, surah yang ke-42. Artinya Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ditetapkan hukumnya, apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh dan yang telah kami, ayat ini Allah perintah wahyukan kepada kamu, dia itu wahai Muhammad. Dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah dalam atau berperselisihan dalam dasarnya. Dalam dasarnya dekat sini, jangan berpecah belah dalam dasar, dekat sini kita boleh artikan dekat ilmu tauhid. Dalam menyembah Allah, dalam bab-bab menyembah Allah ni kita tak boleh ada perselisihan. Semua orang Islam wajib menyembah Allah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam agama Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalul anbiya'i qabli sebelumku.
kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a lubnatin min zawiyah min zawayahu faja'alan nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu wa yaquluna halla wa wudi'at hadhihi labnatu fa ana tilkal labnatu wa ana khataman nabiyyin. Kita lihat erti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya perumpamaan antaraku dengan nabi-nabi yang sebelum aku bagaikan orang yang membangun rumah. Ia akan membuat sebaik-baiknya dan secantik-cantiknya kecuali perletakan satu bata. Kecuali perletakan satu bata di satu daripada bahagian yang lain. Ini mendorong manusia mengelilingi rumah itu dengan rasa pelik sambil berkata, mengapa tidak diletakkan satu bata lagi? Maka akulah ibarat bata itu yang aku adalah penyudah segala nabi. Nabi adalah penyudah segala nabi, pelengkap segala nabi. Berpandukan ayat Al-Quran dan hadis di atas, dapat disimpulkan lagi bahawa semua orang memerlukan Islam. Semua orang memerlukan Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah terakhir dan tidak ada lagi risalah selepasnya. Tak ada lagi risalah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyan wala Nasraniyan thumma lam yu'min billadzi arsiltu bihi illa wa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Artinya, demi zat yang diriku di dalam genggamannya tidak aku dengar seorang pun daripada umat ini sama ada Yahudi atau Nasrani, lalu dia tidak beriman dengan apa yang ini risalah yang aku bawa kecuali ia sebagai ahli neraka. Kalau kita tidak beriman dengan agama Islam betul-betul, kita adalah ahli neraka. Orang Yahudi dan Nasrani juga. Kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dia adalah ahli neraka. Kita lihat tajuk lagi satu, hanya Islam agama yang diakui Allah Taala. Hanya Islam agama yang diakui dan diredai oleh Allah Taala. Hanya Islam, tak ada agama lain. Ini ayat yang penting. Sebagai agama ad-din menjadi keselamatan, kejayaan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan agama kepercayaan, ideologi, fahaman lainnya yang bertentangan dengan Islam ditolak oleh Allah Taala sebagai agama dan atau kepercayaan, ideologi atau fahaman yang sesat lagi menyesatkan. Semua yang lain adalah menyesatkan, sesat. Semua tidak menyembah Allah. Semua menyembah selain daripada Allah. Kita dah belajar pelajaran lepas. So, yang lain daripada Allah adalah makhluk. Kita tak boleh menyembah makhluk. Kita menyembah pencipta. Kita menyembah Khalik. Khalik adalah hanya Allah Ta'ala. Semua bertentangan dengan Islam. Tergolong dalam pengertian jahiliyah. Orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala ni, agama selain daripada Islam adalah orang jahiliyah. Orang yang tidak memahami, orang yang tak pandai, orang yang tak tahu nak sembah siapa sebenarnya. Fahami dan hayati ayat berikut. Inna dina indallahil Islam. Ini ayat yang selalu kita dengar, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar diredai di sisi Allah ialah Islam. Ini paling penting, poin paling penting.
Kemudian wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ni juga selalu kita dengar, surah yang kelima ayat 3. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan telah redha Islam itu sebagai agama untuk kamu. Allah Ta'ala redha Islam saja. Di sisi Allah Ta'ala agama Islam saja dua ayat ni. Kemudian kita tengok lagi ayat Al-Quran menerangkan tentang agama di sisi Allah. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh tau'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Surah Ali Imran ayat 83, surah yang ketiga. Artinya, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu, Islam, mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya mereka dikembalikan. Ada zaman Rasulullah, bila Rasulullah wafat je ramai keluar daripada agama Islam. Kita tidak mahu begitu. Kemudian وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Siapa saja yang buat baik tak akan diterima selagi dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, selagi dia tidak beragama Islam, walaupun dia orang yang baik, orang yang selalu rajin memberi pertolongan, tak akan diterima di sisi Allah Ta'ala selagi dia tidak bergelar sebagai orang Islam, tidak mengucap kalimah syahadah. Agama Islam ad-din, tegak di atas landasan akidah dan ibadah. Hakikat ini dapat difahami daripada rukun Islam yang menjadi asas atau dasar binaan Islam. Ini akidah dengan ibadah tu dasar binaan Islam. Ayat ni penting sekali. Okay, dasar binaan 1, 2, akidah berteraskan kalimah syahadah, daripadanya terbina 6 rukun iman. Yang kedua, ibadah berteraskan 2 kalimah syahadah yang mengandungi salat, fardu, puasa, zakat dan haji yang diistilahkan sebagai fardu ain. Setiap orang wajib salat, puasa, zakat, haji yang menjadi kewajipan individu. Selain itu, terdapat ibadat umum yang diistilahkan sebagai fardu kifayah yang menjadi kewajipan jemaah. Kedua-dua dasar utama itu dibina dan dilaksanakan dalam diri individu dan masyarakat melalui strategi. Nak jadi orang Islam ni kena ada strategi. Ni strategi yang penting nak jadi orang Islam. Barulah betul-betul Islam. Kena ada amar ma'ruf, suruh orang buat baik ataupun suruh diri buat baik. Nahyu munkar, nahyu munkar. Larang diri buat jahat atau larang orang buat jahat. Jihad, kena berjuang dalam Islam. Berjuang, kita kena berjuang dengan syaitan. Kita berjuang dengan musuh-musuh Islam yang lain. Yang paling dekat dengan kita syaitan. Hawa nafsu. Yang keempat, pelaksanaan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Kita kena lakukan undang-undang yang disyariatkan dalam Islam. Barulah jadi orang Islam. Strategi dan dasar dan strategi ini dapat difahami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Islamu samaniyatu asham. Islam tu 8 bahagian. Al-Islamu sahmun wa salatu sahmun wa zakatu sahmun wa saumu syahru wa saumu sahmun wa hajjul baita sahmun wal amru bil ma'ruf sahmun wan nahyu anil munkar sahmun wal jihadu fi sabilillah sahmun wa qad khaba man la sahmullah. Rawahu Baraz.
Bazar, rawahu Bazar. Artinya, Islam itu 8 bahagian. Islam satu bahagian. Salah satu bahagian zakat. Salah satu bahagian puasa, satu bahagian haji, satu bahagian menyerah kepada ma'ruf, satu bahagian, melarang daripada mungkar, satu bahagian, dan jihad, satu bahagian. Celakalah orang yang tidak mempunyai sebahagian. Orang yang tak ada tertinggal, orang yang tertinggal daripada salah satu daripada 8 bahagian ni adalah orang yang celaka. Dengan adanya dasar dan strategi pembinaan akidah dan pelaksanaan ibadah yang tersebut dapatlah diwujudkan berbagai-bagai sistem kehidupan umat Islam, terutama sistem pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, pertanian, akhlak yang unggul. Lalu akhirnya bolehlah ada pemerintahan politik yang cantik, ekonomi, pendidikan, sosial, pertahanan dan akhlak yang unggul. Barulah Islam tu kuat. Kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad bina negara Madinah. Negara Madinah adalah negara yang maju, berjaya. Orang gerun kepada negara Madinah ketika itu. Okey, ini jadual daripada ringkasan yang kita boleh lihat. Islam tu dasar atau asas Islam, akidah, ibadah, strategi pembinaan akidah dan pelaksanaan ibadah, amar makruf, nahi mungkar, jihad, undang-undang. Kemudian kita lihat lagi Islam tu sistem kehidupan masyarakat umat, sistem politik, ekonomi, semua Islam ajar, sosial Islam ajar, pendidikan, pentadbiran, pertahanan dan akhlak, semua Islam ajar. Kita lihat dasar, strategi dan sistem kehidupan yang lengkap sempurna menjadi petanda keunggulan dan kehebatan Islam sebagai adin. Cara hidup sejagat tanpa batas masa dan manusia, tempat dan suasana yang dapat menjamin keamanan, kejayaan, kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Huraian di atas dapat dirumuskan bahawa Islam mempunyai prinsip dan kaedah yang lengkap dalam mengatur kehidupan manusia dalam hubungan antara hamba dengan Allah, hamba dengan dirinya dan masyarakat, dan hamba dengan alam. Ini amat penting, ini kesannya. Okey, kita cukup dulu setakat ni. Kita akhiri dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah selepas ni saya bagi link untuk kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.